Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah, kita pada tengah hari yang berbahagia ini kita dapat berada dalam satu majlis ilmu pada bulan Ramadan, 10 Ramadan yang terakhir. Kita sudah berada pada 21 Ramadan. Jadi antara amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW yang Nabi tidak pernah tinggal pada 10 yang terakhir Ramadan. Mengikut riwayat Nabi SAW, kalau kita tahu bahawa Ramadan difardukan pada tahun 2 Hijrah, Nabi wafat tahun 11 Hijrah. Jadi maknanya Nabi sempat 9 kali Ramadan. 9 kali Ramadan, 8 kali Ramadan Nabi SAW i'tikaf pada 10 yang terakhir Ramadan without fail. Maknanya tiap-tiap Ramadan 10 terakhir Nabi akan i'tikaf. Dan pada tahun sebelum kewafatan Nabi SAW, Nabi i'tikaf 20 hari 20 malam. Sebelum tu 10 hari 10 malam kan, 10 hari. Sebelum Nabi wafat tahun yang last 20 hari. Dan selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isteri baginda meneruskan amalan i'tikaf di masjid. Jadi maknanya topik kita pada tengah hari ini, kita nak bincang apa itu i'tikaf. Oleh kerana ia merupakan amalan Nabi yang Nabi tak pernah tinggal, maknanya dia merupakan sesuatu yang penting. Bila mana dia merupakan penting, rugilah kita tak tahu. Tambah-tambah lagi bila mana kita berada pada 10 yang terakhir Ramadan, yang memang waktu inilah Nabi SAW beriktikaf. Jadi kita nak bincang persoalan ataupun apa-apa yang berkaitan dengan iktikaf. Jadi kalau siapa-siapa sahabat-sahabat yang ada soalan nak tanya pada saya alu-alukanlah. Jadi siapa-siapa yang ada soalan, anda boleh menghantar soalan anda kepada saya di talian 019-324-1364. Seulang sekali lagi, siapa-siapa ada soalan, anda boleh menghantar soalan anda kepada saya di talian 019-324-1364. Baik. Yang pertama sekali, tuan-tuan, apa maksud i'tikaf? I'tikaf ni makna dia apa? I'tikaf ni maknanya luzumul masjid tafarrugan li ta'atillahi ta'ala la yakhruj minhu illa lama la budda minhu kadhahab lil wudu' wa nahwihi. Iaitu luzumul masjid, beriltizam dengan masjid, duduk di masjid. Luzumul masjid makna duduk di masjid lah. Tafarrugan li ta'atillah, untuk fokus semata-mata untuk beribadat pada Allah. Duduk di masjid, al-mukthu fil masjid biniyatil ibadah. Itu yang takrif ringkas. Al-mukthu fil masjid biniyatil ibadah. Duduk dalam masjid dengan niat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu i'tikaf. La yakhruj minhu, tak keluar dari masjid. Kalau 10 hari 10 hari duduk di masjid, kita tak keluar dari masjid kecuali keadaan yang memerlukan. Contoh nak pergi ambil wuduk kan, kalau nak buka puasa kan, kalau di masjid tak ada buka puasa kan, maknanya benda itu
adalah keperluan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi ada yang bertanya, orang yang sedang beriktikaf di masjid ni, kalau dia tak nak terputus iktikaf dia, boleh tak dia menziarahi orang sakit? Ataupun ada jenazah, dia mengiringi jenazah ke kubur? Jawapannya, sunnahnya dia tidak tinggal masjid. Walaupun orang sakit, dia tak ziarah, duduk masjid juga. Dan dia tidak mengikuti jenazah ke perkuburan. Berdasarkan kepada sabit daripada Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahawa as-sunnah al-mu'takif alla ya'udu maridan wa la yashhad janazah wa la yamussu imra'ah wa la yubashirha wa la yakhruj li hajah illa lima la budda minhu, iaitu sunat kepada orang yang beriktikaf ini untuk tidak menziarahi pesakit, tidak mengiringi jenazah, tidak bersama dengan isteri dia, dan tidak keluar dari masjid kecuali kerana hajat yang sangat-sangat perlu. Itu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka kalau kita lihat Nabi SAW, sememangnya bila mana Nabi iktikaf ni, Nabi beriktikaf dengan bersungguh-sungguh, dengan melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW kana ya'takiful 'ashr al-awaqir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Adalah Nabi SAW ni, dia beriktikaf pada 10 yang terakhir Ramadan sehinggalah Allah wafatkan baginda. Kemudian iktikaf itu diteruskan oleh isteri-isteri baginda selepas daripada baginda. Dan begitu juga daripada Nabi SAW, Nabi ni bila masuk 10 malam yang terakhir, sebagaimana hadis yang masyhur, ahya laylah wa aqadha ahlah wa shadda mizarah, iaitu Nabi SAW bila masuk 10 yang terakhir, Nabi akan menghidupkan malam sungguh-sungguh, bukan sikit-sikitnya, sungguh-sungguh. Dan Nabi mengejutkan ahli keluarga untuk turut sama menghidupkan malam. Wasyadda mizarah, Nabi ikat kain. Ikat kain ni adalah satu kata-kata kiasan kepada tidak bersama dengan atau tidak menggauli isteri pada 10 yang terakhir Ramadan. Boleh tahan tak? Boleh kan? InsyaAllah. Dalam tekak bunyi tu. Sebab apa? Sebab kalau dia menggauli isteri, mana terputus iktikaf. Tapi kita hari ni tuan-tuan, dari sudut iktikaf ni, kita iktikaf juga, tetapi kita iktikaf ni tak penuh, sebab kita terikat dengan kerja dan sebagainya. Sebab kalau betul-betul iktikaf ni tuan-tuan, dia iktikaf ni macam mana? Iktikaf yang dilakukan oleh Nabi SAW, hak ni tak ramai buat, ada tapi tak ramai. Betul-betul iktikaf yang dilakukan oleh Nabi, siapa yang nak iktikaf ni, pertama dia masuk mana 10 malam yang terakhir tu, sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam. Nak masuk malam 21. Malam tadi ya? Betul. Sebelum matahari terbenam, dia dah masuk masjid. Begitu. Dan dia keluar masjid ketika mana terbenamnya matahari last Ramadan. Malam ayah. Hak ni yang tak tahan ni. Hak ni yang kata kita tak boleh ni kan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi, ini menunjukkan kepada kita bahawa hadis daripada Aisyah menyatakan Rasulullah SAW, Nabi salat subuh malam 21, mana pagi 21 itulah. Malam 21 Nabi salat subuh, kemudian Nabi terus iktikaf. Itu satu lagi pandangan menyatakan boleh masuk waktu sebelum subuh. Malam tu masuk, kemudian duduklah iktikaf selama 10 hari berada di masjid.
Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab apa iktikaf ini penting terutama pada 10 yang terakhir Ramadan? Sebab pada 10 yang terakhir Ramadan ni adanya Lailatul Qadar. Tuan-tuan bayangkan daripada setahun kita telah sampai kepada kemuncak hari yang terbaik, malam yang terbaik dalam tempoh setahun, iaitu pada 10 yang terakhir Ramadan. Sebab itu Nabi kata, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan, mendirikan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penyerahan diri kepada Allah, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Maknanya, kalau kita fokus betul untuk 10 terakhir Ramadan, antaranya dengan iktikaf lah, maka kita akan memperoleh pahala Lailatul Qadar. Baik. Persoalan sekarang yang kita sebut tadi bahawa kita tak mampu untuk duduk 10 malam. 10, kita kata 10 terakhir Ramadan. Jadi daripada tak boleh buat semua, jangan tak buat semua. Ma la yudrak kuluh la yudrak julluh. Sesuatu yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Maknanya kita cuba macam mana? Kita cuba waktu malam, sebab siang kita kerja. Siang kita kerja, malam ni ada 2 choice yang kita boleh buat. Sama ada kita start pi maghrib buka puasa di masjid, kita stay sampai subuh. Itu satu choice, panjanglah sikit. Panjanglah sikit. Ataupun choice yang kedua, kita pergi start isyak untuk salat tarawih dan kita stay sampai subuh. Tu yang kedua. Yang ketiga, makin kurang ni kan. Yang ketiga, kita pergi tarawih, kita balik rumah Ustaz. Kita tidur Ustaz. Sebab dia jenis tidur masjid tak boleh. Dia tidur masjid tak boleh, dia tak boleh pergi. Nak lena tak boleh. Kan? Di Masjid Haram, saya baru balik tuan-tuan dari Mekah Mukarramah Madinah Munawwarah. Nak tidur di masjid, sekarang ni Masjid Haram dia ada macam cengkerik tuan. Saya masa pergi itu, terutama atas bumbung. Atas bumbung dia, kalau kita lewat sikit ke bawah semua penuh kan, naik atas bumbung, naik. Kita solat memang kata cengkerik tak silap saya. Cengkerik lah. Saya pun kenal ingat datang ni. Tapi saya cengkerik. Cengkerik. Dia banyak tak? Ada kawan tu duduk tengah semayang, keluk. Masa mana dia masuk dalam kain? Masuk dalam jubah. Masuk dalam baju pun dah. Kan? Tapi okey lagi lah, dia tak banyak sangat, tapi ada lah. Saya baru dapat video tadi, lagi banyak. Subhanallah, hak benda yang sama, cengkerik tu. Lagi banyak merata tempat ni. Macam mana nak tidur tuan-tuan kalau begitu? Tak boleh lah tidur. Kan, kalau tak apalah, sebab kita ke mana pun malam ni, biasanya kita tidur lah juga sejam 2 kan. Tak apa. Kalau jenis macam ni, ada orang yang tak selesa tidur di masjid ni, lepas tarawih dia balik Ustaz, kita kata pukul 10.30, pukul 11, dia tidur buang 2 jam. 2 jam atau 3 jam, pukul 2 dia pergi masjid. Iktikaf kayak mulai sampai subuh. Lepas tu balik kita main kerja lah. Jadi maknanya saya rasa hak ni boleh. Setidak-tidaknya kalau kita tak boleh semua pun, kita boleh sebahagian daripadanya untuk kita mencontohi juga. Memanglah nak contohi Rasulullah SAW dalam iktikaf ni, kita tak boleh buat semua kan. Kecuali orang bencin lah. Orang bencin boleh lah. Orang bencin pun tak buat juga. Dia kata nak ambil cucu kat sekolah pula dah. Ada je alasan. Satu lagi dia kata apa? Saya tak boleh, saya malam-malam pernah tidur di rumah. Pasal kalau duduk masjid kat dalam tak boleh, angin kena pakai minyak angin. Jadi maknanya di situ dia ada alasan. Sebab apa? Sebab kita tak pernah buat. Sedangkan itu sunnah Rasulullah yang tak pernah Rasulullah tinggal pada bulan Ramadan. Sunnah Rasulullah SAW yang Rasulullah tak pernah tinggal pada bulan Ramadan, itulah yang kita amat kurang untuk melaksanakannya. Jadi kita ambil jalan tengah tadi kita sebut tadi, bahawa mungkin siang kita tak dapat sebab masing-masing kerja, penat, letih dan sebagainya. Jadi kita ambil juga waktu beberapa jam waktu malam, ke 3 pagi kita start duduk masjid sampai subuh. Jadi maknanya adalah juga, kalaulah malam tu Lailatul Qadar, maka alhamdulillah sekurang-kurangnya kita sudah mendapat ganjaran Lailatul Qadar. Tahajud kita digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iktikaf kita
digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau setakat tidur saja di rumah tak edilah. Kalau tidur setakat ganda tidurnya tak edi. Kan? Maka dengan sebab itu insya-Allah kita berusaha untuk melaksanakannya. Baik. Antara kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh orang yang beriktikaf. Kadang-kadang ada orang iktikaf bagus dah. Tetapi dia buang masa ketika mana iktikaf. Contohnya, duduk iktikaf di masjid, tiba duduk main handphone. Duduk tengok WhatsApp. Lah, iktikaf ni at-tafarruq lil ibadah. Iktikaf ni kalau boleh kita nak fokus betul pada ibadat kepada Allah. Lepas kita solat, lepas solat kita baca Quran, lepas baca Quran kita berdoa, lepas tu kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita sibukkan dengan amalan-amalan yang kalau boleh kita nak bersendiri duduk satu penjuru ni, kita fokus sungguh-sungguh, kita muhasabah diri kita, kita sujud pada Allah Ta'ala. Nak macam tu. Kalau setakat duduk main handphone tu, iktikaf minta ID yang tu, duduk tak mana bersama ya. Kata kat main handphone, main game lagi. Loh, ada orang macam tu, dia main game tu, dalam masjid main game kat, dia tutup seorang orang tak dengar, dia pun totek lah. Kalau gitu buat apa duduk masjid, tuan-tuan? Rugilah. Tujuan dia jangan buang waktu seumpama itu. Dan ada pula orang yang jenis bersembang. Dia ada 2-3 orang kawan. Dia sembang ya. Kan? Dia sembang. Habis sembang macam topik sampai ke pagi. Kalau lagu tu, apa tujuan nak iktikafnya? Sebab itu merupakan satu kesilapan-kesilapan yang dilakukan apabila dia membuang waktu ketika mana beriktikaf dengan sesuatu perkara yang tidak bermanfaat. Itu satu. Yang kedua, dia iktikaf tapi dia banyak tidur. Ada juga. Ni rugi juga ni. Ada orang yang iktikaf ni banyak tidur ya. Saya pernah satu ketika, tuan-tuan, dulu saya kerja ronda masjid ke masjid. Salah satu masjid ni saya pergi, ramai orang, alhamdulillah. Tapi dia siap buat kelambu lagi. Bukan dekat dia buat tilam dengan kelambu-kelambu. Dia pasang tepi grill masjid tu kan, dia ikat ke tubuh tilam, kelambu tidur. La ilaha illallah. Dia main nak tidur apanya? Dia main nak tidur, tak apa kata, janji tidur di masjid. Janji tidur di masjid. Tujuan iktikaf tu untuk memperbanyakkan ibadah kepada Allah. Dia main tidur sedap dengan kelambu semua, buat nyamuk sekali. Kira kat mana dia nak ambil manfaatnya? Maka dengan sebab itu merupakan sesuatu yang merugikan kalau seseorang itu dia tidak bermujahadah dirinya untuk mengambil peluang waktu dalam kita iktikaf itu untuk memperbanyakkan solat, untuk memperbanyakkan doa, untuk memperbanyakkan istighfar. Sepatutnya dia janganlah tidur banyak sangat waktu malam ni. Dia ambil waktu siang tidur sikit tak apa, sejam 2 waktu siang kan, untuk bagi fresh pada waktu malam. Tetapi pada waktu malam tu dia fokuskan kepada banyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kurang-kurangnya kita ada bincang kali ni iktikaf, tuan-tuan. Malam ni kita start dah. Kalau malam tadi tak start, malam ni kita start, boleh tak? Boleh tak? Nampak tak mau menjawab ni, rasa macam duduk fikir lama ni, boleh ke tak ni? Aku hak ni tak biasa ni, kan? Dia nak kira biasa, tuan-tuan. Bila kita takkan biasa? Sedangkan benda ni sunnah Rasulullah. Rugi kalau kita tak buat ni. Rugi. Malam ni, tuan-tuan, tak apalah kita ambil hak ketiga, hak mudah sikit. Apa dia? Nombor 3 tadi mudah sikit kan. Anda piawai sangat, dia pun ni kan. Okey, kita pergi tarawih dulu, balik teras kita tidur asat di rumah. Patut tidur masjid, tak apa, dia tak selesa tidur asat, tapi kunci jam betul-betul. Pukul 2 bangun. Pukul 2 bangun. Dia tidur pukul 11, 12, 1, 2, 3 jam cukup lah, tuan-tuan. Cukup lah untuk 10 takhir Ramadan. Bukan lama mana. 3 jam dia tidur. Okey. Bangun pukul 2, siap-siap apa semua. Dia pun ready, dia pergi masjid. Duduk masjid sampai solat subuh berjemaah di masjid, balik lah. Siap-siap pergi kerja. 10 malam ni kita buat macam tu ya. Kan? Kecuali waktu kita balik kampung. Balik kampung siang kan malam? Bila nak balik ni? Minggu depan kan? Ada orang balik siang, ada orang balik malam. Kalau orang balik malam, okey. Saya nak bagi petua pula kalau orang balik malam. Biasanya kalau balik malam ni lepas tarawih lah kan. Lepas tarawih apa semua, dia pun nak balik lah pukul 12 malam. Ataupun kadang-kadang tak ada tarawih, lepas buka puasa nak balik lah. Betul? Nampak ni banyak lagi nampak tu. Rupanya lepas buka puasa, bukan lepas tarawih.
Okey, tak apa. Balik lepas buka puasa. Saya nak pesan tuan-tuan, kalau dah sampai di rumah sampai kampung, kita tak tahu sampai pukul apa. Memang tobat tak tarawih pakai tinggal dah, tak buat dah. Maka di sinilah kita kena tahu bahawa kita boleh buat tarawih dalam kereta. Boleh buat tarawih dalam kereta. Pernah buat tak? Tak pernah. Tahun ni buat sebab nak balik lepas buka puasa kan. Nak balik lepas buka puasa tu. Jadi solat siap-siap lah. Kalau boleh maghrib isyak dan makan-makan masuk solat, lepas tu baru kita bertolak. Kita bertolak tuan-tuan, biasanya yang bawa kereta ni isteri ke suami? Suami. Bini duduk sebelah lena kan, lena sampai kampung. Sampai kampung dia kata, abang penatnya. Dia paling lena. Dia lena sampai kebalik, tiba-tiba dia paling penat. Tak apalah. Jadi biasalah tu musafir kan. Jadi maknanya kita boleh solat tarawih dalam kereta. Dia kata, ustaz, solat tarawih dalam kereta duduk tu saya faham lah, sebab solat sunat boleh duduk. Tapi kiblat macam mana? Nak menghadap kiblatnya kita bawa kereta. Kereta pusing-pusing mana kita tahu kiblat. Baik. Daripada hadis Nabi SAW kita mengetahui bahawa dalam hadis yang sahih adalah Rasulullah SAW ketika mana Nabi bermusafir, Nabi menunaikan salat di atas kenderaan, atas tunggangan Nabi tanpa menghadap kiblat. Maka di atas dasar itu para ulama berpandangan berdasarkan kepada hadis Nabi, boleh untuk kita ketika mana kita bermusafir, kita boleh solat atas kenderaan secara duduk dengan tidak menghadap kiblat. Boleh. Jadi bolehlah. Semasa kita bawa kereta, okey, nak solat tarawih. Kalau ada anak-anak belakang, boleh jadi makmum pada kita. Boleh buat solat jemaah dalam kereta. Okey. Niatlah solli sunat tarawih rakaatain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nak angkat tangan ke? Jangan angkat tangan. Sebab apa? Angkat tangan ni sunat. Sebut je Allahu akbar, angkat tangan jangan. Sebab angkat tangan lepas steering masuk parit lah. Ini panggil steering ni. Jadi kita sebut je Allahu akbar. Apa kita kata, kita jangan angkat tangan. Mana kita baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surah, kemudian kita rokok kita rendahkan sikit, Allahu akbar. Jangan tengah tempat sujud masa rokok. Sebab kita dalam kereta ni ingat, kita dalam kereta bukan duduk surau jangan tengah tempat sujud. Tengok ke depan, Allahu akbar, tengok ke depan. Kan? Sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud rendah sikit daripada rokok. Allahu akbar, masih tengok ke depan tapi rendah sikit daripada rokok. Jangan sujud bawah steering. Sujud bawah steering maknanya yang balik lagi van jenazah balik ni. Kan? Jadi tuan-tuan, sepanjang perjalanan kita tu kita boleh buat berapa rakaat tarawih kita nak buat? 20, 30, 40 boleh. Lagi mana tak sampai kampung kita buat. Jangan saya kot mana pun 8 tak boleh lebih dah kan. Sebab tahun ni di Mekah Madinah tarawih 10, biasa 20. Tahun ni tarawih di Mekah Madinah 10, witir 13. Dia kata saya tak boleh lebih Madinah. Kalau Madinah 10 saya 8 ya kan. Tuan-tuan, dia 10 dia pun panjang. Doa kunut dia lagi panjang. Kita angkat tangan doa kunut ni. Angkat tangan, lepas tu tangan makin turun. Lengah. Lepas tu angkat balik. Punyalah panjang. Kita doa kita teramana sangat. Jadi maknanya kita banyak rakaat tak apa, sebab kita baca pendek-pendek, kita banyak rakaat. Maknanya sepanjang perjalanan kita lah kita mengantuk pun hilang sebab kita bergerak kan. Kita bergerak, pahala pun dapat. Silat-silat malam tu Lailatul Qadar pula, alhamdulillah kita dapat Lailatul Qadar. Bini kita dapat tidur jelah. Sebab tu kejut dia juga, kejut solat sekali kan. Jadi maknanya tuan-tuan, Islam ni agama mudah aja. Kalau kita tahu cara, kita boleh buat dengan betul. Baik, tuan-tuan. Jadi semasa iktikaf ni, apa faedah iktikaf? Faedah iktikaf ni sebenarnya banyak. Iktikaf ni bila kita tunaikan solat di masjid dalam keadaan kita berseorangan lah, kita dapat memfokuskan, menumpukan perhatian. Jadi sebenarnya dia dapat menolong kita untuk tunaikan solat dengan lebih khusyuk. Kerana orang yang iktikaf biasanya dia akan melapangkan jiwa dia,
dia akan lupakan segala perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia, dia hanya fokus kepada taat kepada Allah saja, dia sebagai hamba Allah Ta'ala, maka pada ketika itu kalau dia solat pun dia solat dengan khusyuk. Kemudian iktikaf juga akan dapat membantu kita memperbanyakkan amalan-amalan sunat, solat-solat sunat. Sebab kadang-kadang kita nak solat sunat ni kadang susah kita nak buat, tetapi bila mana kita iktikaf, masa kita banyak untuk kita laksanakan, maka di situ kebaikannya ianya dapat memperbanyakkan solat sunat. Begitu juga ianya kebaikannya juga adalah melatih diri kita untuk memperlamakan duduk di masjid dan nak bagi rasa hati nu sentiasa terikat dengan masjid. Sebab hati orang yang terikat dengan masjid ni, Nabi kata sab'atun yuzilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang akan dapat naungan daripada Allah pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan itu datang daripada Allah Ta'ala. Siapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, seseorang yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Jadi kita nak ada keterikatan dengan masjid, tuan-tuan perlu bermujahadah. Bila mana kita beriktikaf, maka itu sikit sebanyak dapat membantu kita untuk kita jatuh cinta dengan masjid, kita seronok dengan masjid. Begitu juga iktikaf juga dapat memudahkan kita untuk melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail, tuan-tuan, tambah-tambah kalau Masjid Haram lagi lah. Saya baru ni sebelum balik saya tengok orang makin ramai, tuan-tuan. Semakin hari makin ramai, makin hari makin ramai. Mai 10 takhir Ramadan lagi ramai. Tempat kita makin hari makin kurang, makin hari makin kurang. Sebab apa makin kurang? Sebab semua pakat pergi Masjid Haram semua. Kita sangka baiklah. Tempat kita sebab apa makin hari makin kurang? Di Masjid Haram makin hari makin ramai. Sebab rupanya orang sini semua pergi sana. Kan? Orang bagi-bagi orang sini kan. Jadi bila mana kita duduk di situ, jadi membantu kita sebenarnya, membantu kita untuk kita melaksanakan qiyamul lail, dan juga untuk mendidik diri kita untuk bersabar atas ketaatan dan potong ikatan-ikatan syaitan yang duk mengganggu kita, nafsu-nafsu amarah itu yang duk mengajak kepada kejahatan. Mana kita potong terus, kita fokus betul-betul. Tapi masalahnya kita, tuan-tuan, kalau kita kata ngantuk nak pergi masjid duduk, Allah susahnya. Tapi pergi uptown boleh. Uptown lah ni buka sampai pukul 3 pagi. Pukul 1 pagi, 2 pagi, waktu peak time tau. La ilallah, duduk beli baju shopping, baju raya lagi. Lah ruginya, tuan-tuan. Belilah waktu lain. Waktu tu waktu yang betul-betul kalau boleh kita duduk di masjid pada waktu itu. Dan juga kalau kita lihat juga antara perkara yang kebaikan iktikaf ni juga adalah ia merupakan satu peluang untuk kita muhasabah diri. Bila kita duduk di masjid ni, kita rasa kerdilnya aku ni, kita rasa bahawa banyak perkara-perkara lagi yang kita tidak lakukan, kan? Jadi kita nak supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa apa yang perlu kita buat, contohnya, kan? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka dengan sebab itu itulah antara amalan iktikaf ni. Jadi masa kita iktikaf ni, sunat kita buat benda-benda yang baiklah. Contohnya sedekah. Lah ni nak sedekah mudah, boleh online, atau sedekah di masjid boleh tabung. So masa iktikaf tu kita boleh sedekah. Kemudian masa iktikaf juga kita boleh memperbanyakkan baca Quran. Kalau nak khatam Quran, contoh Quran kita tak khatam lagi kan, senangnya kalau kita iktikaf masjid, senang kita khatam, tuan-tuan. Kadang-kadang kalau tak duduk masjid ni, kita nak baca 1 juzuk pun susah. Tapi bila kita duduk masjid, masa tu ada sekali baca 3 juzuk, sekali baca 4 juzuk, sekali baca. Jadi mudah nak khatam Quran. Kemudian sunat juga kalau kita tadarus Quran, boleh juga dalam kumpulan tadarus Quran. Begitu juga kalau ada majlis ilmu, kita boleh hadir dalam majlis ilmu ketika mana ia didirikan di masjid, diadakan di masjid. Kemudian kita memanyakkan salat, memanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjauhi segala perkataan dan perbuatan yang menghilangkan khusyuk ataupun menjauhkan kita daripada ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita menjauhi diri daripada berdebat dan bergaduh dalam masjid. Dan kita memperbanyakkan memikirkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memikirkan nikmat Allah untuk kita menginsafi dan mensyukuri nikmat Allah
dan juga kita memperbanyakkan doa, membanyakkan istighfar, membanyakkan solat sunat, membanyakkan tahajud, membanyakkan solat witir. Jadi tuan-tuan, antara doa yang kita tak akan tinggal ialah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah, sesungguhnya engkau Maha Pengampun, maka ampunkan dosaku ya Allah. Sebab itulah doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika mana Aisyah bertanya amalan untuk Lailatul Qadar. So doa. Baik. Ini soalan masuk pada saya ni, Ustaz, kalau wanita yang haid tak boleh solat, masih boleh iktikaf di masjid ke? Ibadat apa yang boleh lakukan? Baik, wanita yang haid ni dia tak boleh duduk masjid sebab dia haid. Jadi iktikaf tak boleh lah, sebab iktikaf duduk di masjid. Maka orang wanita haid tidak boleh iktikaf di masjid. So macam mana dia tak pahala lah? Kalau dia niat nak iktikaf tetapi dia uzur tak boleh iktikaf, maka insya-Allah Allah bagi pahala atas niat dia. Allah bagi pahala. Sebab apa? Sebab memang keinginan dia nak iktikaf tapi dia tak boleh sebab uzur. Jadi apa amalan yang boleh dilakukan oleh wanita uzur ni? Selain daripada solat, baca Quran, kan, puasa, yang lain semua dia boleh buat. Dia bersedekah boleh, dia berzikir boleh, dia berdoa boleh, dia menyediakan juadah berbuka boleh. Jadi dia beristighfar boleh, dia berselawat pada Nabi boleh. Jadi maknanya banyak amalan-amalan yang lain selain daripada solat lah, sebab orang uzur tak ada solat kan. Begitu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan berkaitan solat tarawih dalam kereta, kena ada wuduk juga ke? Kena ada lah. Nama pun solat, kena ada wuduk lah. Kita tak nama solat tuan. Jadi sebelum kita naik kereta tu kita ambil wuduk. Dan kalau boleh tuan-tuan, kita ni kalau boleh kita sentiasa dalam wuduk. Batal je kita ambil. Batal je kita ambil. Macam tu. Kan duk tengah buat kerja batal. Kita turun ambil wuduk. Jadi kalau boleh kita ni nak melazimi diri kita untuk sentiasa kekal dalam wuduk. Itu satu perkara yang sangat-sangat baik. Bahkan itu merupakan amalan para sahabat juga. Tapi masalah kita ni ada wuduk je batal, ada wuduknya batal. Tak pernah lekat wuduk kan. Jadi sebelum kita naik kereta tu ambil wuduk siap-siap, mudah untuk kita nak solat nanti dalam kereta nanti kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna kiasan Nabi akan mengetatkan ikatan kain? Kita sebut dah tadi. Maksud Nabi mengetatkan ikatan kain itu makna Nabi tidak menggauli isteri-isteri baginda 10 malam yang terakhir Ramadan. Walaupun Nabi banyak isteri, tapi seorang pun Nabi tak menggauli. Sebab Nabi nak betul-betul iktikaf, nak memfokuskan kepada ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan, boleh ke atau tidak beriktikaf di surau? Tengok surau tu surau masjid ke surau musalla? Macam ni musalla kan? Panggil musalla kan? Di sini tak cukup 5 waktu kan? Malam tak ada orang kadang ada kadang tak. Maka surau ni tak boleh. Dia surau hak boleh iktikaf ni surau yang dia berada pada tahap masjid. Macam mana tahap masjid? Yang pertama, dia ni memang surau wakaf. Wakaf bila-bila, dia tak akan berubah jadi benda lain dah. Sebab ada surau ni, hari ni surau, tengok-tengok minggu depan jadi store. Ditukar tempat lain. Kan? Tengok bulan tahun depan, lah supermarket. Surau betul dah lah, habis lah. Sebab apa? Sebab itu temporary, itu bukan ni pun, dia temporary. Dia surau ni dia macam masjid kedudukan dia. Maknanya tak siapa berani ubah masjid kan? Ubah masjid sebab dia wakaf. Itu. Jadi surau yang tahap macam masjid itu satu. Yang kedua, solat 5 waktu tu tak pernah berhenti. Dia ada sistem organisasi dia yang solat 5 waktu. Maknanya itu consider as masjid dari sudut fiqh. Maka boleh iktikaf. Boleh iktikaf. Tapi iktikaf di masjid jamek lebih baik. Masjid jamek ni apa? Bukan masjid jamek Kampung Baru kan? Masjid jamek ni masjid yang ada solat Jumaat. Sebab apa lebih baik? Sebab dia tak perlu keluar pergi. Kalau dia duduk surau, masjid yang tak ada Jumaat, bila sampai Jumaat dia kena keluar kan? Nak kena pergi Jumaat kan? Tapi kalau masjid yang ada Jumaat dah, memang duduk situ lah. Jadi itu yang lebih baik. Baik. Ustaz, solat dalam kereta dengan keluarga tersentuh isteri di kerabatan juga ke? Macam mana boleh sentuh ni? Takkan duduk solat jauh tu. Seorang buat kereta, seorang duduk sebelah, seorang duduk belakang kan? Jauh tu. Nak sentuh ke mana? Ngigau. Sentuh pula, sentuh ni tak apa.
Sentuh yang tak syahwat tak apa. Setengah ulama kata tak syahwat tak apa. Kalau sentuh syahwat tak boleh lah. Kan? Ya. Tadi cerita tadi? Lambat mai ke? Oh, mai lambat. Kita dah habaq tadi. Kan? Okey. Solat kereta macam ni. Solat cara duduk. Duduk. Sambil buat kereta. Kalau jerih berhenti, tu cerita lain dah. Berhenti-berhenti. Ni cerita kita buat kereta ni. Kita niat lah. Nak solat tarawih contohnya. Allahu Akbar. Kita takbir. Allahu Akbar. Jangan angkat tangan tau. Bagi kita pegang sirin. Angkat tangan tu tak lama lah. Sebab angkat tangan ni sunat saja. So, gitu. Allahu Akbar. Kita baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surah. Kemudian rokok. Allahu Akbar. Rendah sikit. Mata tengok depan. Kan? Sami Allahu liman hamidah. Sujud. Allahu Akbar. Rendah sikit daripada rokok tadi. Dua antara sujud. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rakaat kedua. Nampak? Jadi pergerakan kita gitu lah. Sambil bacaan-bacaan yang kita baca. Sampailah habis. Sampai tahiyat akhir. Itu cara dia. Mudah aja. Ustaz berapa lama dikira sebagai i'tikaf? Contoh 1 jam boleh ke? I'tikaf ni dalam mazhab Syafi'i ni 1 lahzah pun i'tikaf dah. Kita masuk-masuk ni i'tikaf, dikira i'tikaf dah. Itu paling-paling kurang lah. Tetapi seelok-eloknya ada setengah ulama kata sehari semalam, 2 hari 2 malam dan sebagainya. Lagi lama lagi baguslah. Baik. Soalan ni. Salam Ustaz. Bagaimana nak tegur nasihat kawan terdekat kita untuk solat 5 waktu yang wajib, especially bulan Ramadan? Boleh puasa tapi tak solat. Lah. Tapi nak tengok takut kecil hati. Lagi satu nak tengok kawan-kawan yang suka solat ujung waktu, combine solat zuhur dengan asar. Dia puasa tapi dia tak solat. Tuan-tuan tahu tak? Ulama kata apa? Orang tak solat ni macam orang tak ada kepala. Berbaloi tak? Dia ada tangan, dia ada kaki. Semua ada, kepala tak ada. Baloi tak? Tak baloi. Begitu kat dia puasa tapi solat tidak. Tak berbaloi tuan. Ini menunjukkan puasa dia bukan puasa ibadat, puasa adat. Dia puasa adat. Puasa tu sebab orang puasa, bukan kerana ibadat, bukan kerana Allah. Sebab kalau kerana Allah mesti dia solat, sebab itu lebih utama. Jadi kita ni, kita boleh nasihat je lah, hidayah daripada Allah Ta'ala. Begitu juga orang yang suka combine solat ni. Dia bukan musafir pun nak jamak, tapi dia solat zuhur last waktu, kemudian dia solat asar pula. Rugilah tuan-tuan. Pahala dia sebab Nabi kata sebaik-baik solat, sebaik-baik ialah solat di awal waktu. Itu amalan yang paling baik. Jadi bila kita tak tunaikan, maka kita mendapat kerugian, sedangkan kita boleh mendapat kebaikan yang banyak. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu sahaja soalan. Mana lagi? Baik. Ada soalan lisan nak tanya tuan? Itu soalan yang sampai kepada saya. Ada soalan lisan? Inilah satu lagi. Adakah dibenarkan seorang itu bayar zakat fitrah orang lain tanpa mengetahui orang tersebut? Tak boleh. Kalau kita bayar tanpa mengetahui dia, macam tak bayar lah. Dia pun tak tahu kan. Dia tetap wajib untuk membayar. Maka dengan sebab itu, kalau kita nak bayar untuk orang lain, maka kita kena minta izin dia. Kita kena bagi tahu dia. Kita kata, ya, member aku nak bayar zakat untuk hang, okey? Okey, dah free aku tak kena bayar. Tapi aku biasa bayar RM21 bukan 7. Allah, 21 lah. Aku makan beras Taj Mahal. Kan? Takkan nak bayar Taj murah. Ikut makan lah. Jadi maknanya boleh tapi dengan keizinan. Kalau bayar tanpa pengetahuan, siapa macam tak bayar. Okey, ada soalan nak tanya? Ya.
untuk solat subuh yang wajib lah. Boleh ke Ustaz? Boleh. Boleh. Tapi lagi boleh dia ajak bini dia pergi main di masjid. Lagi boleh. Dengan anak-anak sekolah. Orang anak sekolah. Nak kena siap anak-anak. Bawa anak-anak sekali pergi masjid. Lepas tu, lepas pergi sembahyang subuh, pentak anak-anak. Okey apa? Kita fikir ke arah yang lebih baik. Kan? Fikir lebih baik. Sebab kadang-kadang kita fikir anak-anak ni dia tak sembahyang di masjid, kita tak ajar dia. Bangkit awal sikit, satu rombongan anak-anak semua pergi masjid. Oh, sonok tuan, sonok. Lepas tu selesainya, kan? Salin baju sekolah ya. Terus pergi hantar. Relax. Okey? Belum soalan? Ya. Melatah ni perbuatan yang tidak sengaja. Bila perbuatan tak sengaja, tidak batal. Sebab dia tak sengaja. Yang masalahnya orang yang kacau dia tu berdosa. Sebab orang melatah ni dia tak melatah tu seorang-seorang. Ada duduk seorang-seorang melatah. Melatah. Tak ada. Orang kacau dia kan. Orang pergi cut perut dia. Dia melatah. Jadi masalahnya mana boleh kacau orang tengah solat. Dosa haram. Tak boleh. Jadi kalau dia buat tu kadang tak sengaja, terlompat dia. Terlompat tu bukan dia melompat, dia terlompat. Mana tak sengaja dimaafkan. Ya, sebab tak sengaja. Yang lain soalan? Siapa lagi? Ada lagi soalan? Muslimat lah, soalan muslimat. Tak lena macam balik kampung. Marah muslimat, gurau je. Muslimat ni bagus sebab buka tirai, dia tak sembang. Setengah tempat lain tirai tutup, kita ceramah, dia ceramah lagi kuat. Tok. Kan bila kita habis baru dia habis. Sama-sama naik. Alhamdulillah ni buka tirai ni okey boleh nampak sembang jaga dah. Okey, kita tak ada salah, kita berhenti sekadar itu. Moga-moga insya-Allah moga-moga kita dapat memanfaatkan ni 10 hari akhir Ramadan ni macam panduan yang saya sebut tadi. Kalau kita boleh menyantun cantiklah. Tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua, kita ambil juga. Tiap-tiap malam tuan-tuan, tiap-tiap malam kita duduk juga masjid. Ambil lah berapa 3-4 jam menjadi alhamdulillah. Jadi kalaulah Lailatul Qadar ni kita akan dapat insya-Allah. Kita akan dapat. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.